Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan hasil kerja kami. Kami telah menjalankan penyelidikan ke atas Padini Holdings Berhad dan Kamda Group Berhad. Kumpulan kami terdiri daripada saya Siti Zalatika binti Mazil, Nur Ain Amanina binti Muhammad Nizam, Nur Izzah Kamila binti Abdul Rahim, Nur Alisa Maisara binti Muhammad Hafizat dan Marisa binti Muhammad Rashid. Bermula dengan latar belakang syarikat, Kamda Group Berhad merupakan sebuah syarikat peruncitan tekstil yang berasaskan pelaburan. Kamda Group Berhad diasaskan pada tahun 1972 di Malaysia. Ia menawarkan pelbagai pilihan pakaian wanita, lelaki serta kanak-kanak. Kamda Group Berhad mempunyai premis lebih kurang sebanyak 28 buah dan 5,000 pekerja di sekitar Malaysia. Subsidiari yang terdiri di bawah Kamda Group Berhad ialah Beauty Galleson yang Berhad, Kamda Stores dan sebagainya. Melalui subsidiari yang dimiliki, Kamda Group Berhad beroperasi dalam aktiviti ekspor dan import, peruncitan, pemborongan tekstil dan produk berasaskan tekstil serta penyewaan hartanah. Seterusnya, latar belakang Padini Holdings Berhad. Pada mulanya, ia beroperasi sebagai syarikat pembuatan pakaian Hayo pada tahun 1971. Seterusnya, pada tahun 1975, Padini Holdings Berhad diasaskan di Malaysia oleh Yong Fang Chun. Padini Holdings Berhad mempunyai 2 buah ibu pejabat iaitu di Kuala Lumpur dan Hong Kong. Padini Holdings Berhad menawarkan pelbagai jenis pakaian untuk wanita dan lelaki. Ia menawarkan pelbagai jenis aksesori, kasut, pakaian kanak-kanak dan sebagainya. Padini Holdings Berhad merupakan perniagaan jenis peruncitan dan industri pakaian tekstil. Pada tahun 1986, Vinci telah ditubuhkan yang juga menawarkan produk seperti kasut, beg, tali pinggang, aksesori wanita. Pada dekad berikutnya, Padini Holdings Berhad telah melancarkan jenama lain seperti Mickey, Rope, P&Co, PDI dan Padini Authentic. Padini Holdings Berhad mempunyai lebih kurang 104 buah outlet di Malaysia dan pasaran luar seperti Cambodia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Nisbah analisis adalah proses menganalisis berkaitan perekonomian seperti penyata pendapatan, penyata imbangan ruga dan penyata aliran tunai. 5 komponen nisbah analisis adalah yang pertama, nisbah kecairan, yang kedua nisbah pengurusan aset, yang ketiga adalah nisbah keberuntungan, keempat adalah nisbah nilai pasaran. Syarikat yang dianalisis adalah yang pertama Kamda Group Berhad dan Padini Holdings Berhad. Perbincangan dan kritikan bagi nisbah kecairan. Komponen pertama adalah nisbah cepat, nisbah yang mengukur jumlah aset semasa yang ada bagi menampung liabiliti semasa bagi sesebuah syarikat. Syarikat yang dianalisis adalah Padini Holdings Berhad. Pada tahun 2018, RM RM liabiliti semasa syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM95 untuk membayar hutang secara segera. Tahun 2019, bagi RM liabiliti semasa syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM2.58 untuk membayar hutang secara segera. Dan pada tahun 2020 pula, RM liabiliti semasa untuk syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM2.57 untuk membayar hutang secara segera. Seterusnya, untuk Kamda Group Sdn Berhad, pada tahun 2020, bagi RM liabiliti semasa syarikat mempunyai aset semasa sebanyak 0.198 untuk membayar hutang secara segera. Yang kedua adalah nisbah semasa, nisbah kewangan yang digunakan oleh pelabur untuk menganalisis kecairan bagi aset syarikat dan keupaya membayar liabiliti pada masa jangka pendek. Bagi analisis Padini Holdings Berhad, tahun 2018 bagi RM liabiliti semasa syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM2.93 untuk membayar hutang jangka pendek. Pada tahun 2019, liabiliti semasa syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM87 untuk membayar hutang secara jangka pendek. Dan pada tahun 2020, RM liabiliti semasa bagi syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM4.01 untuk membayar hutang jangka pendek. Terusnya, nisbah pengurusan hutang. Komponen yang pertama adalah nisbah hutang kepada aset, mengukur peratusan jumlah hutang yang digunakan untuk membayar aset syarikat. Analisis bagi syarikat Padini Holdings Berhad, sebanyak 29.3% aset bagi syarikat telah membayari liabiliti. Pada tahun 2019 pula, sebanyak 22.5% aset syarikat membayar liabiliti, dan pada tahun 2020 sebanyak 45% aset telah membayari liabiliti. Dan untuk syarikat Kamda Group Berhad pada tahun 2020, sebanyak 34% aset syarikat telah membayari liabiliti. Komponen kedua adalah nisbah perlindungan faedah. Rasio kali bunga yang diperolehi TIE adalah kemampuan syarikat untuk membayar liabiliti mengikut pendapatan semasa syarikat. Bagi analisis Padini Holdings Berhad, pada tahun 2018, setiap RM1 faedah yang perlu dibayar oleh syarikat sebanyak 177.4 sen pendapatan operasi. Pada tahun 2019 pula, setiap RM1 untuk faedah yang perlu dibayar oleh syarikat sebanyak 288.76 sen pendapatan operasi. Dan pada tahun 2020 pula, setiap RM1 untuk faedah yang perlu dibayar oleh syarikat sebanyak 15.59 sen pendapatan operasi. Dan analisis bagi Kamda Group Berhad, setiap RM1 untuk faedah yang perlu dibayar oleh syarikat sebanyak RM9.97 pendapatan operasi. Pengurusan aset. Komponen yang pertama adalah nisbah
ganti jumlah aset di mana nisbah ini adalah pengiraan penggunaan aset yang dimiliki bagi sesebuah syarikat yang akan mendatangkan hasil perniagaan. Bagi analisis bagi Padini Holding Berhad, pada tahun 2018, setiap RM RM bagi jumlah aset syarikat sebanyak RM82 sen menjana hasil. Pada tahun 2019, setiap RM RM bagi jumlah aset syarikat sebanyak RM87 sen menjana hasil, dan pada tahun 2020, setiap RM RM jumlah aset syarikat sebanyak 0.97 sen menjana hasil. Bagi analisis syarikat Kamda Group and Berhad, setiap RM RM bagi jumlah aset syarikat sebanyak 0.33 sen menjana hasil. Komponen kedua adalah nisbah pusing ganti aset tetap, nisbah yang mengukur kecekapan syarikat menggunakan aset tetap untuk mendapatkan hasil. Analisis bagi syarikat Padini Holding Berhad, pada tahun 2018, setiap RM RM bagi jumlah aset tetap syarikat Padini sebanyak RM10.59 sen menjana hasil. Pada tahun 2019 pula, setiap RM RM bagi jumlah aset tetap syarikat sebanyak RM12.18 sen menjana hasil. Dan pada tahun 2020, setiap RM RM jumlah aset tetap syarikat menjana 0.97 sen menjana hasil. Bagi analisis syarikat Kamda Group and Berhad, sebanyak 1 RM RM bagi jumlah aset tetap syarikat sebanyak 0.58 sen menjana hasil. Komponen ketiga adalah nisbah tempoh kutipan dana. Nisbah tempoh kutipan dana adalah purata bilangan hari yang boleh syarikat mengumpul tunai daripada akaun belum terima. Bagi analisis syarikat Padini Holding Berhad, syarikat mengambil anggaran sebanyak 12.12 hari untuk mengumpul hutang akaun belum terima pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pula, syarikat mengambil anggaran hari sebanyak 11.83 untuk mengumpul hutang daripada akaun belum terima, dan pada tahun 2020, syarikat mengambil anggaran hari sebanyak 13.24 hari untuk mengumpul hutang daripada akaun belum terima. Kedua, analisis untuk syarikat Kamda Group and Berhad, syarikat mengambil anggaran hari sebanyak 9.06 hari untuk mengumpul hutang daripada akaun belum terima. Dan nisbah pusing ganti inventory mengukur kecekapan operasi syarikat dalam menguruskan aset perniagaan. Syarikat yang dianalisis adalah Padini Holding Berhad. Pada tahun 2018, setiap RM RM bagi jumlah inventory syarikat sebanyak RM6.53 sen menjana hasil. Dan pada tahun 2019, setiap RM RM bagi jumlah inventory syarikat sebanyak RM6.43 sen menjana hasil. Dan pada tahun 2020, setiap RM RM bagi jumlah inventory syarikat sebanyak RM4.94 sen menjana hasil. Kedua adalah analisis untuk syarikat Kamda Group Berhad. Setiap RM RM bagi jumlah inventory syarikat sebanyak 0.83 sen menjana hasil. Terusnya, nisbah keberuntungan. Komponen pertama adalah nisbah margin operasi di mana ABIT bahagi dengan jualan. Bagi analisis Padini Holding Berhad, pada tahun 2018, setiap RM100 jualan yang dijana oleh syarikat sebanyak RM26.50 ABIT. Pada tahun 2019, setiap RM100 jualan syarikat sebanyak RM26.70 ABIT, dan pada tahun 2020 pula RM29.80 ABIT. Untuk analisis bagi syarikat Kamda Group Berhad, setiap RM100 jualan yang dijana oleh syarikat sebanyak RM40.90 ABIT. Komponen kedua adalah nisbah margin untuk bersih, adalah menghitung peratusan keuntungan syarikat berbanding jumlah pendapatan. Bagi analisis Padini Holding Berhad, pada tahun 2018, setiap RM100 jualan bersih yang dijana oleh syarikat sebanyak RM10.60 untung dijana. Pada tahun 2019 pula, setiap RM100 jualan bersih dijana sebanyak RM9 untung. Pada tahun 2020 pula, setiap RM100 jualan bersih yang dijana oleh syarikat sebanyak RM6 untung. Dan kedua adalah analisis untuk syarikat Kamda Group Berhad. Setiap RM100 jualan bersih syarikat sebanyak RM2 rugi dijana. Komponen ketiga adalah nisbah pulangan atas aset. Mengukur keuntungan syarikat daripada pelaburan yang dilabur dan menilai kecekapan pengurusan menggunakan sumber-sumber yang ada. Syarikat yang dianalisis adalah Padini Holding Berhad. Pada tahun 2018, setiap RM100 jumlah aset syarikat sebanyak RM19.30 pulangan, dan pada tahun 2019 sebanyak RM16.80 pulangan, dan pada tahun 2020 sebanyak RM5 pulangan. Dan kedua adalah syarikat yang dianalisis adalah Kamda Group Berhad. Setiap RM100 jumlah aset sebanyak 0.75 sen pengurangan pulangan. Komponen keempat adalah nisbah pulangan atas equity, mengira kadar pulangan daripada pelaburan yang dibuat oleh pemegang saham ke atas syarikat. Analisis bagi Padini Holding Berhad, setiap RM100 jumlah pembayaran equity biasa oleh syarikat sebanyak RM27.30 pendapatan bersih dijana. Pada tahun 2019, setiap RM100 jumlah pembayaran equity biasa oleh syarikat sebanyak RM21.60 pendapatan bersih dijana, dan pada tahun 2020 sebanyak RM9.80 pendapatan bersih dijana. Analisis syarikat kedua adalah syarikat Kamda Group Berhad. Setiap RM100 jumlah pembayaran equity biasa oleh syarikat Kamda sebanyak RM1 rugi pendapatan bersih dijana.
Komponen terakhir adalah nisbah pendapatan asas di mana EBIT bahagi dengan jumlah aset. Analisis syarikat pertama adalah Padini Holdings Berhad. Pada tahun 2018, setiap RM100 jumlah aset oleh syarikat sebanyak RM48.10 EBIT. Dan pada tahun 2019 pula, setiap RM100 jumlah aset sebanyak RM49.90 EBIT. Dan pada tahun 2020 sebanyak RM5 EBIT. Analisis syarikat kedua adalah Kamda Group Berhad. Setiap RM100 jumlah aset syarikat sebanyak RM13 EBIT. Lepas itu, nisbah nilai pasaran. Komponen yang pertama adalah nisbah harga perolehan, nisbah yang dibahagikan bagi suatu saham dengan keuntungan bagi setiap saham. Analisis bagi syarikat Padini Holdings Berhad, pada tahun 2018, pelabur mampu membayari 43 sen bagi RM1 daripada pendapatan. Dan pada tahun 2019 pula, pelabur mampu membayari 47 sen bagi setiap RM1 daripada pendapatan. Dan pada tahun 2020, pelabur mampu membayari sebanyak 66 sen bagi setiap RM1 daripada pendapatan. Bagi analisis syarikat Kamda pula, pelabur mampu membayari RM9 20 sen bagi setiap RM1 daripada kerugian pendapatan mereka. Komponen kedua adalah nisbah nilai harga pasaran, mengukur buku sesaham dengan membahagikan ekuiti pemilik saham mengikut bilangan saham yang dilabur. Analisis bagi syarikat Padini Holding Berhad, pada tahun 2018, pelabur mampu membayari sebanyak RM2.90 bagi setiap RM1 daripada nilai buku ekuiti. Dan pada tahun 2019, pelabur mampu membayari sebanyak RM6.40 bagi setiap RM1 daripada nilai buku ekuiti. Dan pada tahun 2020, pelabur mampu membayari sebanyak RM7.30 bagi setiap RM1 daripada nilai buku ekuiti. Analisis bagi Kamda Group Berhad, pada tahun 2020, pelabur mampu membayari sebanyak RM5.30 bagi setiap RM1 daripada nilai buku ekuiti. Analisis syarikat dupuan. Analisa dupuan digunakan untuk menganalisis kemampuan sesuatu syarikat untuk meningkatkan kadar pulangan ke atas equity atau return of equity ROE. Persamaan dupuan ialah hasil daripada margin untung bersih, jumlah perlahan aset dan pengganda equity. Carta dupuan membantu mengenal pasti punca kelemahan dan kekuatan semasa prestasi syarikat. Jadual yang tertera menunjukkan pengiraan analisis carta dupuan bagi Padini Holdings Berhad dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Nilai ROE atau returns of equity diperolehi melalui penerapan margin untung bersih, perolehan aset dan pengganda equity. Berdasarkan kepada maklumat yang diperoleh daripada jadual sebelumnya, pengiraan nilai pulangan atas equity ROE telah dibuat dan diperolehi yang seterusnya mencatatkan nilai yang berbeza bagi setiap tahun. Dari tahun 2018 hingga tahun 2019 telah berlaku penurunan nilai sebanyak 5.49% iaitu dari 27.20% kepada 21.71%. Penurunan berlaku disebabkan oleh nilai margin untung bersih dan perolehan aset yang berkurang pada tahun 2019. Nilai carta dupuan menunjukkan penurunan yang lebih besar pada tahun 2020 iaitu kepada 10.59%. Penurunan ialah sebanyak 11.12%. Penurunan nilai yang ketara ini juga disebabkan nilai perolehan aset dan margin untung bersih yang menurun pada tahun 2020 walaupun pada tahun yang sama berlaku peningkatan bagi pengganda ekuiti. Perbandingan nisbah kecairan yang pertama iaitu nisbah cepat. Nisbah bagi syarikat Padini iaitu 2.575 kali ganda lebih tinggi berbanding syarikat Kamda iaitu 0.198. Nisbah tersebut menunjukkan bahawa Padini mempunyai aset paling cair yang mencukupi berbanding Kamda untuk menampung liabiliti semasa di samping menunjukkan kedudukan kewangan jangka pendek yang positif. Yang kedua, nisbah semasa. Nisbah syarikat Padini lebih tinggi sebanyak 4.01 kali ganda berbanding syarikat Kamda iaitu 2.36 kali ganda. Analisis ini menunjukkan bahawa syarikat Padini mempunyai jumlah aset yang mencukupi untuk membayar liabiliti pada jangka masa pendek berbanding daripada syarikat Kamda. Nisbah pengurusan aset. Yang pertama, nisbah pusing ganti inventory. Nisbah bagi syarikat Padini lebih tinggi daripada syarikat Kamda iaitu 4.94 kali ganda berbanding 0.827 kali ganda. Ini bermaksud syarikat Padini lebih cekap dalam menukar pembelian inventory kepada hasil dan menunjukkan bahawa permintaan dalam pasaran untuk produk Padini sangat kukuh. Yang kedua, nisbah pusing ganti jumlah aset. Nisbah bagi syarikat Padini adalah lebih tinggi sebanyak 0.97 kali ganda berbanding dengan syarikat Kamda sebanyak 0.33 kali ganda. Analisis ini menunjukkan bahawa syarikat Padini mempunyai kecekapan dalam menggunakan seluruh aset berbanding syarikat Kamda. Kecekapan aset ini digunakan untuk menguruskan operasi dan kewangan syarikat. Seterusnya, nisbah pusing ganti aset tetap. Nisbah bagi syarikat Padini adalah lebih tinggi berbanding syarikat Kamda. Ini bermakna Padini lebih cekap menggunakan aset tetap syarikat kerana berjaya membuat jualan lebih tinggi iaitu RM0.97 sen berbanding syarikat Kamda iaitu RM0.58 sen. Selain itu, nisbah tempoh purata kutipan. Syarikat Padini menerima bayaran tunai dalam masa 13.24 hari lebih lama berbanding syarikat Kamda iaitu 9.06 hari. Ini menunjukkan bahawa tempoh syarikat Padini untuk mengutip hutang pelanggannya lebih lama dan kurang cekap berbanding syarikat Kamda. Nisbah pengurusan hutang.
Yang pertama, nisbah hutang kepada aset. Analisis menunjukkan bahawa 45% daripada aset syarikat Padini dibiayai melalui hutang adalah lebih tinggi berbanding syarikat Kamda iaitu 34%. Oleh kerana nisbah syarikat Padini agak tinggi dan fleksibiliti kewangannya rendah, berkemungkinan akan menghadapi risiko. Seterusnya, nisbah perlindungan faedah. Nisbah bagi syarikat Padini lebih tinggi berbanding syarikat Kamda. Hal ini kerana pendapatan syarikat Padini adalah 15.59 kali lebih besar daripada perbelanjaan faedah. Maka, syarikat Padini kurang berisiko dan berkeupayaan membayar faedah berbanding syarikat Kamda. Nisbah keberuntungan. Yang pertama, nisbah margin operasi. Nisbah bagi syarikat Padini sebanyak 29.8% adalah lebih rendah berbanding syarikat Kamda iaitu 40.9%. Ini bermakna syarikat Kamda mencipta lebih banyak keuntungan sebelum cukai dan faedah berbanding syarikat Padini untuk membayar kos berubah dan kos tetap. Seterusnya, margin untung bersih. Margin untung bersih bagi syarikat Padini adalah dalam keadaan baik apabila menjana keuntungan lebih tinggi sebanyak 6% berbanding syarikat Kamda yang mempunyai nisbah negatif 2%. Nisbah margin untung yang tinggi menunjukkan keberkesanan syarikat Padini mengawal kos, manakala syarikat Kamda mungkin membelanjakan kos melebihi penghasilan. Nisbah pulangan atas aset. Melihat daripada raja ini, syarikat Padini mendapat kadar pulangan 5% bagi setiap ringgit pelaburan ke atas asetnya lebih tinggi berbanding syarikat Kamda sebanyak negatif 0.75%. Peratusan ini menggambarkan kecekapan syarikat Padini menggunakan asetnya untuk mendapat pulangan yang tinggi. Seterusnya, nisbah pulangan atas ekuiti. Pulangan ke atas ekuiti syarikat Padini agak tinggi berbanding syarikat Kamda yang menunjukkan penjanaan nisbah pendapatan bersih yang baik. Pemegang saham syarikat Padini mendapat pulangan yang tinggi kerana kecekapan syarikat jana untung daripada dana yang dilaburkan. Nisbah pendapatan asas. Nisbah pendapatan asas bagi syarikat Padini lebih rendah iaitu 5% berbanding syarikat Kamda iaitu 13% yang menggambarkan bahawa syarikat Padini kurang berkesan dalam menjana pendapatan daripada asetnya. Kebiasaannya, pelabur akan mencari syarikat yang mempunyai nisbah pendapatan asas yang tinggi kerana dapat menjana lebih banyak nilai daripada asetnya. Nisbah nilai pasaran. Yang pertama, nisbah harga perolehan. Nisbah bagi syarikat Padini yang lebih tinggi berbanding syarikat Kamda menunjukkan bahawa jangkaan pelabur bersedia untuk membayar lebih kerana syarikat Padini mempunyai prestasi masa depan yang positif. Yang kedua, nilai harga pasaran. Nisbah harga pasaran syarikat Padini sebanyak 7.3 kali ganda lebih tinggi berbanding syarikat Kamda iaitu 5.3 kali ganda. Pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham bagi syarikat Padini. Fakta 2 poin. Berdasarkan jadual di atas, margin untung bersih bagi syarikat Padini pada tahun 2020 berjumlah 6%, iaitu lebih tinggi berbanding syarikat Kamda yang mencatatkan negatif 2%. Syarikat Padini menunjukkan keadaan yang lebih baik kerana mampu menjana jualan lebih banyak berbanding syarikat Kamda yang dapat dilihat daripada margin keuntungannya yang tinggi. Seterusnya, jumlah pusing ganti aset bagi syarikat Padini pula menunjukkan nilai yang lebih tinggi iaitu 0.97 kali ganda berbanding syarikat Kamda iaitu 0.58 kali ganda. Analisis nisbah yang tinggi oleh syarikat Padini menunjukkan bahawa syarikat itu mempunyai kecekapan dalam menggunakan asetnya untuk menjana pendapatan manakala syarikat Kamda kurang cekap. Selain itu, syarikat Padini mempunyai nilai pengganda ekuiti yang lebih banyak daripada syarikat Kamda iaitu 1.82 kali ganda berbanding 1.52 kali ganda. Hal ini menggambarkan bahawa syarikat Kamda mempunyai risiko yang lebih rendah kerana menggunakan sejumlah kecil hutang untuk membiayai aset berbanding syarikat Padini. Melalui analisis, dapat diperhatikan bahawa pulangan atas ekuiti untuk syarikat Padini adalah 10.59%, manakala syarikat Kamda adalah negatif 1%, yang menunjukkan bahawa pulangan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh syarikat Padini berbanding pula dengan negatif oleh syarikat Kamda. Dapat dilihat bahawa syarikat Padini mempunyai kualiti dan keupayaan untuk menjana pertumbuhan pendapatan melalui dana pelaburan. Seterusnya kesimpulan, secara konklusinya syarikat Padini adalah lebih baik dalam mengurus kewangan berbanding syarikat Kamda kerana Padini mempunyai aset paling cair yang mencukupi berbanding Kamda untuk menampung liabiliti semasa di samping menunjukkan kedudukan kewangan jangka pendek yang positif. Selain itu, syarikat Padini mempunyai kecekapan yang cekap dalam menggunakan seluruh aset berbanding syarikat Kamda. Walaupun tempoh syarikat Padini untuk mengutip hutang pelanggannya lebih lama dan kurang cekap berbanding syarikat Kamda, namun nisbah perlindungan faedah bagi syarikat Padini lebih tinggi berbanding syarikat Kamda. Maka syarikat Padini kurang berisiko dan berkeupayaan membayar faedah berbanding syarikat Kamda. Selain itu, nisbah margin untung yang tinggi menunjukkan keberkesanan syarikat Padini mengawal kos, manakala syarikat Kamda mungkin membelanjakan kos melebihi penghasilan. Nisbah harga perolehan syarikat Padini juga lebih tinggi berbanding syarikat Kamda, menunjukkan bahawa jangkaan pelabur bersedia untuk membayar lebih kerana syarikat Padini mempunyai prestasi masa depan yang positif. Dan ini juga menunjukkan pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham syarikat Padini.
Akhir sekali adalah cadangan meningkatkan prestasi kewangan firma. Antara cara untuk meningkatkan prestasi kewangan firma, pihak pengurusan perlu yang pertama mengurangkan perbelanjaan, mengurangkan pembelian inventory secara pukal, dapat mengurangkan kos simpan inventory di gudang, mengurangkan risiko kecurian dan kerosakan stok. Yang kedua, mengadakan promosi jualan besar. Dengan mengadakan promosi, lebih ramai pelanggan akan mengunjungi ke tempat perniagaan dan membuat perbelanjaan. Mereka akan belanja dengan lebih banyak dengan harga yang lebih lumayan. Yang ketiga, mempercepatkan tempoh pengutipan hutang daripada penghutang. Dengan cara ini, hutang lapuk dapat diminimumkan kerana penghutang perlu membayar hutang dalam masa yang singkat serta diskaun juga boleh diberikan kepada mereka bagi menggalakkan mereka menjelaskan hutang dengan lebih cepat. Yang keempat, menjelaskan tempoh bayaran kepada pemihutang dengan cepat sebelum tempoh yang ditentukan. Apabila hutang perniagaan dijelaskan pada tempoh yang ditentukan, kemungkinan akan diberi diskaun yang banyak daripada pemihutang dan sekiranya tidak atau lambat membayar hutang kepada pemihutang, nama baik firma atau perniagaan mungkin akan terjejas dan mereka enggan berurus niaga bersama lagi. Yang kelima, meningkatkan tahap jualan. Meningkatkan tahap jualan dengan memberi diskaun kepada pelanggan tetap yang mempunyai rekod pembayaran balik yang baik serta memperkenalkan jualan secara atas talian. Yang terakhir, mengubah strategi jualan. Mengubah strategi jualan dengan meningkatkan jualan tunai dan mengurangkan jualan secara kredit. Dengan ini, firma atau perniagaan dapat meningkatkan aliran tunai perniagaan dan mengurangkan risiko hutang lapuk. Sekian, terima kasih.